Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak, Zul Razak dalam sesi petang kita. Seperti biasa, hari Isnin, Selasa, Khamis. Saya ada dua sesi. Minggu ni kita akan bercuti pada Jumaat, tak ada sesi Chinese New Year. So minggu ni Isnin, Selasa dan Khamis sesi saya adalah belah petang ni 5 sampai 7 dan sebelah malam 1 jam between 8 sehingga 9 kita akan analisa pasaran saja. Dan minggu ni topik saya banyak menyentuh kepada kembali yang kita mula-mula bila kita buat ruang lanjutan lokal ni kembali menilai kepada diri kita lah. Tapi petang ni kita akan lihat kepada topik pengurusan dagangan, trade management. Kaedah kita keluar daripada market, nak letak SL, nak letak TP, bilanya kita nak cut, bilanya kita nak tengah profit kita tutup separuh ataupun letak break even. Kalau kita tengah losing position, adakah anda akan cut atau apa? Jadi saya kongsikan apa yang lazimnya ada kaedah keluar pasaran. Tapi terlebih dahulu sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, Zul Razak, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selepas lebih 20 tahun. Jadi kita lihat dulu apa yang berlaku dalam pasaran jangkaan untuk minggu ni. Seperti yang saya sebut pada awal tadi, minggu ni agak senyap daripada sudut data. Kita ada yang besarnya adalah some speeches daripada Governor Bank of England. Kita ada juga untuk Fed Powell punya ucapan. Tapi tumpuan mungkin kepada perdebatan dan juga undian kepada pakej ransangan ekonomi sebanyak 1.9 trilion dolar yang dicadangkan oleh Presiden Joe Biden yang dibahaskan di Senate dan juga di Kongres US lah. Jadi mungkin itu yang akan jadi market mover untuk minggu ni, event yang jadi perhatian pasaran pada minggu ini. Lain-lain daripada itu agak senyap sebenarnya. Kita esok jaga-jaga sikit, dan pada malam ini Galih ada tak Galih? Galih, pada jam 11 malam ni pukul 10.30 jaga-jaga sikit. You might see terutamanya pair seperti dolar punya pair, euro USD mungkin akan membuat satu correction yang agak sharp disebabkan oleh option expiry. Kalau option expiry ni option ni satu derivatif untuk ni kita ada satu position untuk euro USD punya call option, call ke put option, option pada satu level pada 1.18 billion. So cerita dia dalam currency ni sebenarnya dia tak ada satu harga. Jadi bila kita ada benda macam ni, itu akan jadi reference kepada pasaran. Kita tahu ada option expiry pada level 1.18 pada satu jumlah yang besar, 1.20 satu lagi pada satu jumlah yang besar, dan euro USD pada waktu ni berada di atas daripada 1.20. Jadi tengok-tengok pada pukul 10.30, setengah jam waktu Malaysia, 10.30 ke arah pukul 11 sebab expiration dia jadi pada jam 11. Jadi itu untuk mereka yang shorter term, trader, itu mungkin boleh mempengaruhi positioning anda. Sekiranya anda long ataupun anda masuk position, jaga-jaga terutamanya untuk dollar pair pada jam 10.30 ke atas sehingga jam 11. Okey, jadi secara besarnya sentimen pasaran adalah lebih positif pada minggu ini. Kita ada untuk pasaran bond, kita menunjukkan bahawa kadar faedah pasaran tu lebih meningkat. 30 year punya yield untuk US punya treasuries melonjak. Itu adalah
disebabkan oleh jangkaan kepada inflasi ya, untuk yang disebabkan oleh jangkaan untuk peningkatan inflasi. Peningkatan kadar faedah, peningkatan kadar yield, kadar pulangan untuk bond. Jadi secara besarnya pada waktu ni kita nampak yang lebih positif, tetapi jaga-jaga sikit, saya tengah tunggu untuk retracement untuk pasaran saham ni, seperti yang kita ulang-ulang daripada minggu lepas. So secara besarnya kita ada pasaran saham yang telah melonjak pada minggu lepas, hujung minggu, dan kita nampak untuk Nikkei ni saya tengah tunggu benda ni. Saya tengah tunggu benda ni but not Nikkei untuk trade. Dalam sistem saya bukan Nikkei untuk nak trade, saya akan cari untuk something else lepas ni saya ceritakan. Nikkei agak tak menarik sebenarnya untuk saya, sebab Asia pada minggu ini dan pada minggu depan kita akan ada jumlah dagangan yang lebih rendah. So I'm expecting Nikkei a bit sideways lah. Tidak banyak reaksi daripada bila dia buat this correction. Yang saya tunggu adalah kepada US Index, sebab kita ada jangkaan untuk package rangsangan ekonomi US tu, dan kita ada higher high yang baru, sama seperti yang kita nampak untuk untuk Nikkei tadi. I would choose untuk ni. Maksudnya sekiranya anda nampak pergerakan yang kat sini, this structure berlaku pembetulan yang lain macam, tak sama dengan apa yang anda nampak dekat sini. Maksudnya dia punya pembetulan tu berlaku besar sikit. Berlaku macam ni lah, anda nampak jelas. Dan bila anda nampak untuk RSI dia pun struktur lain, menunjukkan struktur yang lain, pergerakan pembetulan yang lain. Maksudnya dia break this trend line. Itu yang saya tunggu. Okey, saya tunggu dia break this trend line. Kalau dia break, dan maksudnya kita ada momentum ke bawah, then saya akan cari untuk long daripada dua ni. Ini adalah untuk US 500. Bagi mereka yang long daripada sini hari tu, anda biar je. Anda biar je position anda. Okey, ni adalah untuk US 500. Boleh? Ni yang sedang saya tunggu. Saya sedang tunggu untuk satu correction yang jelas, 3 wave. Dan saya akan cari untuk long. Itu saya akan letakkan dalam market outlook, dia punya level. Apa yang dalam sistem saya lah, saya akan letakkan dalam market outlook. Okay, so kita ada untuk US 500 cash. Yang kedua adalah saya pilih yang ini sebab dia berlaku higher high. Yang kedua adalah kepada US 30 belum. US 30. Okey, US 30 pun dah buat higher high. Okey. Ni dah buat higher high. So 3 wave correction benda sama, pilih salah satu. US 30. Ni adalah US 30. Okey. Saya akan cari peluang untuk long bila dia melakukan correction dekat sini. Basically kita ada sequence higher high sequence yang tak complete ke atas. Itu sebab dia. Okey. Ini adalah untuk US 30 ataupun Dow Jones. Yang ketiga adalah kepada Germany Index, DAX. Ini pun dah buat higher high. Ini pun dah buat higher high. So sekiranya kita ada correction, kalau daripada semasa ini dah cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dah cukup untuk 5. Kalau dia buat correction yang jelas, 1, 2, 3, I will long it from there. Okey. Itu yang saya sedang cari untuk satu hari ni ataupun esok. Saya sedang tunggu this move. Jadi anda akan nampak benda sama. RSI dia pun akan break kalau itu berlaku. Kalau ini berlaku, kita akan nampak RSI ni mungkin dah mula break daripada divergence . Ini mungkin dah nampak break . So kalau begitu, ini adalah 5 kita. Okey. Dan kita sedang menunggu correction.
Okey. So itu yang saya tunggu adalah kepada DEX, biar nampak 3 wave jelas, then saya akan cari long dekat situ. Next kepada apa dia? Next IBEX tak ada. IBEX tak ada higher high. Jadi ini bukan satu yang saya cari, dan juga FTSE bukan satu yang saya cari. FTSE pun tak ada. I'm expecting satu lagi low untuk FTSE. Okey. Nampak sini kita jangka 3 wave. Sini X kepada Y akan ada 3 wave. 1, 2, 3. Dan lekuk dia will be the same dengan apa yang kita nampak dekat yang lain-lain. Maksudnya kalau begitu JPU Nikkei ni pun dah memulakan pergerakan correction. Okey. Kalau begitu Nikkei ni pun dah memulakan pergerakan correction. Ni bagi mereka yang berdagang event, anda berdagang dekat bursa. So expect corrective day tomorrow. Benda sama. Expect corrective day. Bukan apa, saya jangkakan berlaku correction terutamanya pada waktu Asia besok. Ini mungkin berlaku pada waktu Asia besok sebab there is something happening dekat Hong Kong. Kita ada Hang Seng di mana connection di antara China mainland dan juga dekat Hong Kong punya connection. Maksudnya pelabur China nak beli saham akan ditutup besok. Jadi kita akan ada volume yang lebih rendah. There will be people yang akan keluar daripada pasaran, ambil profit lah, tak nak carry forward untuk masa cuti. Kita ada cuti yang panjang sehingga minggu depan, Chinese New Year. So expecting that this move 3 wave akan berlaku sewaktu Asia besok. So tunggu dia buat correction, saya akan tunggu untuk long ni. Tapi bukan kepada JP225, I will be looking at ini kepada US punya ni. So kita ada US punya ni yang US punya indeks yang telah melakukan higher high. Not kepada Nikkei tadi disebabkan oleh Nikkei saya jangkakan volume yang lebih rendah sebab Asia bercuti. So ini adalah kepada US 500, US 30, ini dekat XM punya ni, XM punya ticker, dan juga kepada Dow. So expect 3 wave untuk cari peluang long. Okey, ada soalan untuk indeks? Boleh faham? Sekejap saya ni balik. Takut saya tak nampak soalan. Kadang-kadang yang ni saya kena Oh, dah nampak. Baru ada. Baru nampak. Sorry. Saya baru nampak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru nampak soalan-soalan anda. KLCI pun ada tanda-tanda junam. Okey. Saya baru nampak. Tadi tak keluar. Selamat petang, Limon. Okey. Baru nampak anda punya soalan. Apa yang anda type. 1572. Okey, Tafah. Okey, faham apa yang kita tengok? Basically ini apa yang saya sedang lihat lah. I'm looking at this move. Kita ada previous high 1, 2, 3. Okey, dekat indeks 1, 2, 3, dan kita dah habis 4. So cerita dia 1, 2, 3, 4, 5 yang dah break higher high. Ini berlaku dekat Nikkei, ini berlaku dekat yang mempunyai volume dagangan yang lebih tinggi dekat S&P 500. Jadi kalau kita ada bursa-bursa yang besar ni melakukan correction, so bursa yang lebih kecil KLCI, IBEX akan juga melakukan correction. Benda sama. Boleh So kita expect 1, 2, 3 untuk berlaku, dan saya akan cari untuk long daripada sini untuk continue. Saya tak jangka hujung trend kat mana untuk meneruskan wave 5. Boleh? Faham
So itu movement yang kita jangka S&P 500, DAX dan juga Dow. Anda nampak untuk yang lebih lemah, kalau kita nampak yang lebih lemah seperti seperti IBEX, even KLCI, kita jenguk KLCI. Kita jenguk KLCI. Sekejap mana? Okey. Faham tak Fah? Benda simple je, masuk benda logik sebenarnya kan. KLCI. Kita akan nampak dia punya move will be more or less okay. Dia tak break sama seperti apa kita nampak dekat IBEX tadi kan 1 hour. Okay. So I'm expecting this will do deeper correction, correcting this move. Benda sama. Logik kan, benda logik, buat benda logik. Even dalam price action anda, kita ada satu yang sama, tinggal kita tunggu je. So kalau kita ada yang US punya ni buat deeper correction, ini will do like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Nampak tak dia punya correlation? Depending, kalau dia buat 1618 dan kita jangka zigzag. Kalau dia tak buat 1618 dan kita jangka WX dan Y. 3, 3, 3. Itu je. Kan? Benda logik kan? Benda logik. So, I'm expecting this move dalam KLCI kan. So, kita tengoklah. Ini dah cukup. Iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini dah cukup. Ini dah cukup. Ni KLCI. Benda sama. You can apply it mana-mana. Benda sama. Dia logik je sebenarnya. Dan kita faham apa instrumen-instrumen yang berkaitan. Jadi kalau kita lihat KLCI tadi, anda tengok movement ini. Yang mempunyai lebih ni. Nampak tak? Boleh? Nampak KLCI? Okay, of course this one terpengaruh dengan apa yang berlaku dekat European punya bursa yang lebih DAX yang lebih ni stocks yang lebih kuat. Jadi kita ada yang lebih ni lah. But correction dekat sini depending apa jenis correction dia. Kalau sini sharp zigzag dan sini akan lebih sharp zigzag. One Market, Waalaikumsalam Kasyah. Sama. Kak Dafa dah nampak kan Rosdi, Kasyah. Saya harap Wimun anda kalau it is one market, is the same. Of course kita akan ada faktor-faktor regional, faktor-faktor tertentu, tapi dalam keadaan biasa kalau tak ada ekstrim punya ni, then you expect this move. Ya. Kuat ikut Dow Jones. Yes. Sebabnya banyaknya daripada pelaburan daripada Wall Street. Itu antaranya lah. Okey? Fund dari sana. Okey? Itu yang kita nampak sekarang ni. So expect 3 wave. Cari dalam sistem anda untuk masuk kepada Asia punya ni elakkan dahulu. Sebab kita akan ada cuti cuti kalau kalau indeks elakkan dulu, tapi kalau anda trade kepada individual stock dekat pasaran saham look for saya untuk saham saya takkan cari short, saya cuma cari long. Sebab short dia paling habis sampai kosong. Kalau dia nak pergi atas dia boleh pergi mana-mana kan. Itu something yang saya pegang. Masa Dow Jones dia tak satu-satu, tak ada benda satu. But apa yang sebab kita tahu apa structure dia tak akan satu. Ni naik 1 pip, 1 point, sebelah sana turun 1 point. Tak. Tapi yang pentingnya dia naik, tak naik, turun, tak turun, apa yang kita cari? Amy, kita cari incomplete sequence, momentum sequence. Anda pegang dua tu. InsyaAllah. Pegang dua tu. Maksudnya ada trend yang tak habis lagi,
ada trend yang nak pergi. Ambil dua tu je. Jangan fall trap kepada nak trade setiap lekuk. Itu payah. Itu payah. Saya pernah buat, saya tahu. Itu payah. Dan kalau ada nampak lukisan saya pun, berapa ramai orang lukis yang kecil-kecil macam ni, kan? Berapa ramai orang yang lukis kecil-kecil ni? Tak ramai. Tak ramai. Sebab saya agak detail kepada wave 3. Wave 3 tak boleh bersilang. Tu je. So wave 3 tak boleh ada silang. Tengok. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya detail kepada benda tu. Dan lihat kepada ni. Okey, kalau tak ada soalan untuk ni, faham? The same. It's the same. Dia tak akan one to one. Of course, tak ada yang one to one. Ni FBM KLCI, ini Dow, US 30. Kita ambil dia punya ni. Kita ambil CFDs dia. Dia tak akan one to one. Itu tak ada. Itu tak ada. Dia tak akan one to one. But we know dia akan mempunyai, kalau sini meningkat naik, dia tak ada satu terus setiap lekuk sama. Tak. But we know the structure will more or less follow. Ni maksud saya. Kenapa dia tak jalan sekali ni? Sekejap. Interval. Okay. The structure will more or less follow. 4 hour. Okay, dia tak akan satu. Tapi kalau ini dah mula menaik, the bias untuk kat sini adalah untuk menaik. Itu je. Okay. Okay, ini adalah untuk indices. So, bias untuk indices di shorter time frame pun kita jangkakan akan berlaku correction. Cuma correction bukan satu perubahan trend. Even M15 dia adalah ke atas. Maksudnya, ini adalah M15. This correction ini dekat S&P 500. Ini M15 punya correction, bukan H1 punya correction. Ini M15 punya correction. Okay. Ini anda cakap macam mana pun ini naik ke atas. Dia berlaku higher high, kan? Jadi kita tunggu 3 wave, kita tahu ada incomplete sequence. Sebabnya dia buat higher high dan kita cari untuk long. Simple thing. Okey, kalau kita cari untuk indeks untuk long, saya hold dahulu untuk yen, kita cerita pasal dolar. Ingat, kalau anda ingat apa yang saya tandakan, dolar punya indeks, dia tak complete 100% tau. Dia tak complete this move. Dia tak complete movement ini. 100 ni. Dia tak complete. Dollar index. Tapi adakah dollar index itu dolar? Tak. Ini cuma dolar against sebahagian. Anda ada benda-benda seperti USD Sing dollar yang complete. USD Sing dollar complete. Correction dia complete. Kita ambil equal leg complete 100%. Mana dia punya ni? Sekejap. Kat 4 hour. Ni 4 hour chart. Okey, yang complete 100%. Tak semua, tapi adakah dia tak mungkin buat ini? Berdasarkan movement dekat dollar index, kita masih ada kemungkinan untuk dolar complete ke atas. Jadi, kalau anda nak trade dolar, pair, anda cuma trade dia kalau ini berlaku. Incomplete ke bawah, break daripada ini. 1, 2, 3 untuk short. Masa ini don't touch dollar dahulu. Sebab dia masih ada kemungkinan daripada movement sekarang. Sebab dia tak ada sequence, dia tak ada structure lower low, dia tak ada. Kita masih ada tak complete low high, higher low, higher high yang kita tahu tak complete dollar index. So masih ada kemungkinan untuk dibuat satu lagi ke atas. Masih ada. Okey. Untuk complete the 7 swing, 7 swing dia ke atas. Ini saya boleh tukar jadi A, B, C ke atas. Ini 1, 2, 3, 4, 5.
B, C ke atas. So, itu masih ada kemungkinan. So, don't touch dollar dahulu. Don't touch dollar pair dahulu. Okay. Euro USD, we were waiting down kat bawah ni, tak trigger. Sama juga, kita tahu Euro USD pun tak complete. Jadi, bilanya kita nak trade dia? Bilanya kita nak trade dia? Ingat, anda nak trade dia bagi mereka yang intraday, bagi mereka yang ni, nampak tak? This correction masih boleh 1, 2, 3, 4, 5. Masih boleh macam tu kan? 2, 3. Anda cuma trade dia kalau dia buat benda ni. 3, 4, 5, breakout. Then 1, 2, 3 untuk long. Anda cuma trade dia kalau itu berlaku. Faham? Gunalah teknik anda apa pun. Tapi anda tunggu dia buat this structure. Anda tunggu dia buat this structure. Di mana kita ada high yang break. Jadi kita ada low, high, higher low, higher high. Kita cari peluang dekat sini. Di sini. Yes. Sebab tu saya jangka indeks buat correction. Faham ni? Nampak? Apa kaitan dia? So I'm expecting dollar untuk selepas dia punya kelemahan selepas data NFP, tak ada benda yang naik macam tu kan. Dia akan buat correction dahulu. Adakah boleh trade this correction? No. Anda tunggu low, high, higher low, higher high. Yang kita belajar buku yang benda ni kan. Kita belajar buku benda ni barulah kita ada RBS SBR kan. Kalau dia macam ni, ini tak ada. Kalau dia macam ni, ini tak ada apa-apa. Jadi kita tunggu this. Ini maksud benda ni. Kita tak trade yang ini. Kita nak ada low, high, higher low, break, dan kita dah ada high high, baru kita ada trend. Itu konsep asas trend lah. Siri pergerakan. Okay, so don't touch dulu untuk dolar sebab pair dia kecuali ini Euro USD tak ada, kecuali even GBP US dollar tak ada higher high. Nampak? Tak ada. So kalau dia break up ke atas, then baru 1, 2, 3. Kalau dia macam ni, tak ada apa-apa. Kalau dia tak break atas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ke atas, 3 long. Tak ada trend lagi daripada semasa. Tak, dia baru satu structure. Dia belum sequence, siri belum. Dia masih boleh jatuh dan buat satu lagi low. Satu-satu. Kita habis, lepas ni kita sentuh mengenai yen. Kita dia kalau nak trade, kita tunggu price pergi tempat kita nak. Bukannya buka chart, oh dah turun, sell. Oh dah naik, buy. Jangan buat benda tu. Okey, ni adalah GBP US dollar, tak ada. AUD US dollar, nampak? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun ini 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada, tak nampak. Tak ada apa-apa. Ini, setakat ini, dia punya bounce daripada low ni, baru 3 wave. 1, 2, 3. Dia boleh buat continue 5 wave ke bawah. Faham? Ini setakat ini baru correction. Sebab itu tak ada apa-apa lagi. You are not touching it. AUD US dollar, NZD US dollar, tak ada. Unless dia buat nampak structure dia, baru 1, 2, 3. Tak ada apa-apa. Mungkin buat 4, 5, 1, 2, 3, dia break, then baru kita ada trend. Benda sama. Dollar, don't touch dahulu. Belum masa. UCAD. UCAD sama, tak ada apa-apa. UCAD dia ada lower low dekat sini. Tapi ini adalah 5 minit punya structure. Sub-minuet ni. So saya agak ragu-ragu sikit. Canada dollar kuat tau. Canada dollar kita ada low daripada sini. Daripada ini.
Wave 3 tak panjang, tak tahu. Wave 3 dia boleh sekurang-kurangnya 0.618 sehingga jauh. Paling kurang dia untuk syarat wave 3 0.618. Maksudnya macam ni Kalau kita ada 1, 2, so wave 3 dia boleh habis macam ni tau. Kalau katalah kita ada trending yang kuat macam ni So untuk kita kata di wave 3, syarat dia kena sekurang-kurangnya itu paling kurang. Ini berlaku dalam diagonal kalau berlaku diagonal. Wave 3 kena sampai 0.618. Ini pun boleh jadi ni Kalau wave 3 pendek, kita tahu wave 5 pun lagi pendek. Dia macam tu. Ini pun boleh 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya extension kita dekat wave 1. Kalau ini adalah diagonal. Itu bukan motif. Boleh ni. Kalau kita katakan itu adalah motif, dia kena sampai 1618. Itu syarat saya gunalah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini baru kita kata motif. 1, 2, wave 3 sampai at least 1618. Dan saya akan kategoriskan dia sebagai motif. Boleh? Wave 3 dia tak boleh paling pendek. Itu je syarat dia. Dia tak boleh paling pendek. Sebab tu kalau kita jangka wave 3 cuma 0.618, wave 5 ke metode lagi Okey, so ini saya tak trade tau. Wave 2 ni saya tak trade. Biarpun dia ada lower low kat sini, wave ni saya tak trade unless kita break daripada ini. This one sebab sini dia masih boleh buat benda ni tau. 1, 2, 3, 4, 5 break, lepas tu dia buat besar. 3 sebelum jatuh. Ini wave 2. Motif itu impuls dia. Faham? Unless dia break 1 ini dan baru saya jeling ini. Masa ni belum. Structure dia masih tak. Ini mungkin masih, ni contoh dia lah. 1, 2, 3, 4, 5. Masih boleh buat benda tu. So, unless dia break 1 ini dan saya minat. Pada waktu ni tak. Saya tak minat ini. Untuk juga. Dollar pair, basically saya tak minat pada waktu ini. Belum. Belum ada sequence, belum ada siri pergerakan trend. Belum nampak trend dia. Kalau kita tengok pun chart ni, ini sideway. Kan? Kalau kita tengok chart ini, nampak macam trend. Betul? Tapi kita tahu dia tak complete. Macam mana kita tahu dia tak complete? 1, 2, 3. Tak sampai 1 lagi. Tu dia. Unless dia break atas ini, atas daripada ni, then baru kita kata, oh ni dah habis. Structure ini dah habis. Tu dia. Dia masih ada kemungkinan untuk completekan 1 ni. 1 saya tak minat. Faham dollar pair, unless dalam yang kecil-kecil ni dia buat ada sequence, tak complete dan kita trade dia. Waktu ni tak ada. Boleh? Waktu ni tak ada apa-apa. Tak ada trend dia. Dia tak ada trend dia. Okey, itu untuk dollar pair. Ada soalan untuk dollar pair. Habis tu kita nak trade apa? Okey. Satu tadi indeks. Indeks kalau anda lihat, buat macam ni. Buka satu demo account, kirakan anda punya stop loss, buka satu lot demo, lepas tu ada kira berapa katalah anda letak satu lot lepas tu anda letak highlightkan dekat stop loss tu berapa dolar sebenarnya. Kalau Dow tu besar sikit, kalau FTSE rendah, macam US 500 lebih rendah, Dow tu tinggi sikit kalau kat SM. Okey, so next kita lihat kepada yen pair. Secara ni kita tahu yen dan juga yen pair dan dollar pair akan lebih kurang mempunyai arah yang sama. But
But kita tahu dolar adalah bearish, dolar index tadi, selagi dia tak break ke atas, tapi apa pun structure dia adalah bearish ke bawah. Kita ada M15, belum lagi break atas. Kalau break daripada high semasa, saya akan tukar M15 sideway to higher pada waktu ni. Kalau kita lihat kepada yen pair, okay, ini kita ada USD JPY. If ini break ke atas, anda rasa dolar index pergi mana? Dan euro USD pergi mana? Ni. Kalau USD JPY ni break out ke atas. Yes, guna pending order je. Guna pending order. Yes, yang saya maksud tadi pending order. Letak pending order. Sebab itu saya lebih minat guna pending order instead of instant execution. Sebabnya anda nak kira risk reward sebelum entry, anda nak ikut plan, it's easier kalau anda guna pending order instead of buka chart tekan, cari stop loss. Anda nak tentukan berapa dolar anda nak trade, payah. Itu yang ramai cuba untuk trade setiap lot, semua 50 pip, semua 30, semua 0.01 lot kan. Tu bukan cara kira dia. Hari ni topik kita benda tu. Okay, so kalau USD JPY break ke atas, that opens up possibility untuk dollar index pun lengkapkan 100. Tak semestinya UJ naik, index naik. Tak. Anda kena faham, UJ kalau dia naik, dia ada dua, Faizal. Adakah dia naik disebabkan oleh dolar yang kuat ataupun yen yang lemah? Kalau dia naik disebabkan oleh dolar yang kuat, indeks mungkin naik ke atas sebab yen tak kuat. Tapi kalau dia naik disebabkan oleh yen yang lemah, then indeks akan ke atas. Boleh? Faham? Boleh, Faizal? Kan kita ada dua currency kan, USD dan Japanese yen. Jadi kalau USD JPY naik disebabkan oleh dolar yang kuat, kita nampak indeks yen tak ni, indeks masih boleh buat ke atas. Faham? Masih boleh buat ke atas. Jadi tengok apa itu kaitan dia. Ingat tiga instrumen dolar, yen dan juga indeks. Tengok tiga tu dan fahamkan anda trade dua currency, bukannya trade satu currency. Jadi kalau kita naik boleh disebabkan oleh satu sideway, satu kuat, ataupun satu lemah, satu kuat. Jadi kena tengok apa faktor dia. Okay, so USD JPY kita masih ada ini holding, resistant kat sini holding. Kita berada dekat resistant area. I'm not touching this. Euro JPY bagi siapa yang long, ni pair dia. Nak trade adalah yen pair. Okay. Lepas ni. Okay, Euro JPY ini belum high. Bagi mereka yang long dari sini, anda continue long. Kalau kita ada dollar index buat ke bawah lagi, ini mungkin akan buat 1, 2, 3 dan ke atas. Faham? Kalau dollar index ke bawah lagi, Euro JPY akan buat benda ni. Okay. Kalau dollar index tak break ke bawah, dan kita akan ada this retracement. Trade dia kalau ini berlaku. Trade kalau ini buat higher high. Kenapa tak keluar ni? Kalau dia buat higher high banding ini, 1, 2, 3 kita akan cari long. Okey, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dalam yang ni. Kalau itu berlaku. Kalau ini berlaku, dia kena break dahulu. Baru kita ada low, high, higher low, higher high. Dan kita ada trend. 3 wave long. Itu je. Kalau dia tak break, anda akan trade di time frame lebih kecil. Fractal lebih kecil.
Kalau dia tak break atas ya. 1, 2, 3, 4, 5 cukup. 1, 2, 3. Nampak? Ini adalah 1. Kenapa tak nak keluar ni? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 dalam subminuet. Dalam yang ini. Boleh trade tak? Tak. Anda akan tunggu dia sting dulu. 1, 2, 3, 4, 5.